A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma hdini wasaddiqni. Ya Allah, bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah diucapkan pada pagi 1 Jamadil Awal 1446 Hijrah bersamaan dengan 3 November 2024. Semoga kita semua berkasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebab taufik, hidayah, inayah dan iradah Allah beserta limpahan kasih sayangnya dihimpunkan lagi kita dalam kuliah duha dengan pengajian tadabbur bagi juzuk keempat dalam surah An-Nisa sambungan tadabbur ayat ke-107, insya-Allah bersama dengan yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim atas jemputan yang berusaha barisan pihak pengurusan Pertubuhan Gemenur Iman di bawah pimpinan yang dikasihi Bunda Hajah Nur Akia binti Haji Mat Piah. Tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Diingatkan agar para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian agar menjaga aurat sekiranya ingin membuka kamera dan memastikan mic tidak dibuka sehinggalah tamat syarahan Al-Fadhil Ustaz yang dihormati bagi tidak mengganggu konsentrasi dan kelancaran majlis kita pada pagi ini. Kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Quran daripada pimpinan Al-Fadhil Ustaz dan seterusnya kita mulakan halaqah ilmu kita pada pagi berbahagia ini. Falyatafaddal mashkura ya Al-Fadhil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 107. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Dia buat salah, kita bela dia. Kan? Dia dapat geran dari kerajaan, buat perniagaan, rugi. Kita beria-ia membela dia. Kan? Allah kata jangan berdebat untuk itu. Sungguh Allah tidak suka orang yang selalu berkhianat. Khawanan, selalu berkhianat. Asima, dan bergelumang dengan dosa. So kita tengok ayat demi ayat, perkataan demi perkataan. Wala tujadil, jadalah maksudnya berdebat. Tujadil, bertengkar. Allah larang Nabi untuk berdebat demi membela seseorang yang bersalah. Kalau dah tahu orang tu bersalah, tak payah debat. Kan apa yang berlaku? Perdebatan antara kelompok yang menyokong Asy'ariyah dan Maturidiyah.
dengan kelompok yang tak bersetuju dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah, tapi suruh orang mengambil pendapat-pendapat ulama terdahulu, salaf, Imam Ahmad bin Hanbal. Tak payah berdebat. Kan? Tak payah berdebat. Sebab perdebatan itu, dia hanya hasilkan perpecahan. Kan? Hanya hasilkan perpecahan. Lebih-lebih lagi, kita ada hakim untuk memutuskan mana yang nak diikut. Asal kepada permasalahan ini, perdebatan Asy'ariyah Maturidiyah tu, asalnya ialah bila wilayah persekutuan nak membentangkan rang undang-undang mufti wilayah. Lalu pada penerangan itu, mufti wilayah meletakkan akidah yang dipegang ialah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lalu orang tak bersetuju, dia menentang. Mana boleh letak Asy'ariyah Maturidiyah? Mana boleh sempitkan skop itu? Letak Ahli Sunnah wal Jamaah sudahlah. Tak perlu letak Asy'ariyah Maturidiyah. Kan? Kedengarannya macam, oh ya tak ya juga. Kenapa nak kena sempitkan? Sekarang ni, tujuan mufti wilayah untuk memposisikan satu makna baru dalam konteks undang-undang. Katakanlah, ada orang buat salah berkaitan akidah. Atau orang buat salah berkaitan dengan akidah. Lalu dirujuk kepada enactment, akta, mufti wilayah. Akta wilayah. Dan ternyata dalam akta tu, sebutannya, aktanya tu tak jelas. Apa maksud tak jelas? Tidak terperinci. Hanya secara umum. Hendaklah ikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah tu siapa? Kan? Sebab teks undang-undang ni dia perlu jelas dan terperinci. Kita sudah banyak belajar daripada kejadian-kejadian sebelum ini. Contohnya kalau tuan-tuan baca akta berkaitan dengan lelaki berpakaian seperti perempuan. Ataupun akta berkaitan dengan kesalahan melacur. Kan, kesalahan melacur. Dia punya teks dia, hendaklah berpakaian yang tidak menjolok mata. Teks dia, berpakaian yang tidak menjolok mata. Sekarang ni nak tanya, apa definisi berpakaian tidak menjolok mata? Mata siapa? Sebab bila melibatkan undang-undang ni, dia kena precise. Akhirnya, bila pesalah tu dibawa ke mahkamah dan peguam yang membela pesalah tu, dia kata, ini teks. Dia tidak menggambarkan apa-apa bentuk kesalahan pun. Dan walaupun orang tu buat salah,
Tapi kerana kesilapan teknikal ni, buang kes. Bila buang kes, orang yang tak faham kat luar tu, dia kata, oh ini mereka yang menentang undang-undang Islam. Menentang part mana kalau undang-undang itu sendiri tak kuat? Kan? Lalu bila kita mahu memperketatkan, memperkemaskannya, orang-orang yang di luar tu sendiri yang kata, tak boleh kemaskan, tak boleh ketatkan. Korang nak macam mana ni sebenarnya? Kan? Ni saya tengah bercakap sebelah peguam negara. Dia angguk-angguk. Ha. Dan Jabatan Peguam Negara, from time to time, dia akan revise balik undang-undang sedia ada. Dalam pada masa membuat undang-undang yang baru. Cuba tanya, mereka-mereka yang nak buat undang-undang baru ni, undang-undang apa, online. Betapa susahnya nak buat. Kena precise, kena terperinci. Supaya undang-undang itu tidak menzalimi orang lain dan tidak supaya orang-orang yang di luar sana tidak bermudah-mudah dengan undang-undang. Tapi ini sebab tak nak faham. Malah yang banyak mengkritik yang tak ada kaitan dengan akta ni pun. Akta ni untuk wilayah persekutuan. Tak ada kaitan dengan negeri lain. Wilayah persekutuan ni bukan besar. KL, Putrajaya, Labuan. Tak ada kaitan dengan Sarawak. Tak ada kaitan dengan Sabah. Tak ada kaitan dengan Selangor. Tak ada kaitan dengan Johor. Tapi yang seluruh Malaysia gegar ni kenapa? Ha. Allah kata, wala tujadil anil ladzina yahtaduna anfusahum. No. Jangan baca sampai ke anfusahum tu. Wala tujadil. Jangan berbahas, jangan berbantah, jangan berbalah. Itu je. Jangan berdebat. Jangan bertengkar. Part mana yang wala tujadil tu tak faham. Malah Allah kata, innallaha la yuhibbu. Allah tak suka. Allah benci. Mangkana, siapa-siapa sahaja. Khawanan. Khawanan ni apa? Pengkhianat. Pengkhianat ni apa maksud pengkhianat? Pengkhianat ni ialah sifat yang berlebihan. Khawanan ni dia berlebihan dalam khianat. Khianat tu apa? Khianat tu apa? Dia kalau dia berbalah, dia sanggup guna apa sahaja cara untuk menang. Itu khianat. Contohnya, orang tu tak ada apa-apa, duduk kat situ je. Dia kacau. Kacau. Macam anak kita, adik-beradik. Adik dia duduk. Tak ada kacau siapa-siapa. Tapi bila kakak dia lalu, dia pegang situ lah, dia pegang sini lah. Dia gentil lah dia. Macam-macam. Tu khianat lah, tu khianat. Kawanan. Khianat. Adik dia tak buat apa pun. Lepas tu Asimah. Asimah tu apa? Berdosa. Berdosa. Asiman pula menggambarkan seorang yang terbiasa atau bergelumang dengan dosa. So ayat ini ditujukan kepada siapa? Ayat ini turun berkait dengan sebuah kejadian. Kalau semalam tu kita ketahui dia melibatkan Tuhmah. Tuhmah bin Ubairik yang mencuri baju besi dan tuduh orang Yahudi yang buat. Jadi keluarga Tuhmah ni dia minta Nabi untuk membela Tuhmah. Namun Allah turunkan ayat ini, jangan membela orang yang khianat. Jangan membela orang yang khianat. Kemudian Allah beritahu,
Allah sangat tak suka kepada orang-orang yang sangat khianat dan selalu buat dosa, bergelumang dengan dosa. Nabi pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis. Nabi kata, bantulah saudaramu yang buat zalim atau yang dizalimi. Sama ada dia, kan, kalau kita berjidal, ada orang yang sedang mengutuk dan ada orang yang sedang dikutuk. Bantu orang yang mengutuk, bantu juga orang yang dikutuk. Kita jadi orang tengah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita boleh menolong orang yang dizalimi, orang yang dikutuk. Tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zalim, orang yang mengutuk? Rasulullah jawab, tahanlah tangan atau hentikan kezaliman orang tersebut. Suruh orang tu berhenti, jangan buat. Tahan tangan dia. Begitu. Kan, bagi dalil palsu. Sabitkan orang yang dah meninggal pun khianat. Betul, betul. Kan. Dan dalam tafsir Ibnu Ashur, tafsir Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan ayat ini, dia ada prinsip keadilan dalam masyarakat. Ketika ada orang yang membela pelaku dosa atau pengkhianat, dia sebenarnya sedang memburukkan lagi keadaan. Dan dia sebenarnya berusaha untuk menghilangkan kepercayaan dalam masyarakat. Ayat ni bukan hanya larang, jangan berdebat untuk bela orang yang tak bersalah. Tetapi ayat ini juga ingatkan kita supaya tak condong kepada keburukan demi kepentingan peribadi atau kelompok. Kalau kawan dia salah, dia cover. Walaupun 47 kesalahan, tak apa, dimaafkan. Jangan begitu. Jangan memperparahkan keburukan dan mengakibatkan hilang kepercayaan dalam masyarakat. Ibnu Ashur juga meng-highlight perkataan khawana. Khawana tu dia menunjukkan intensity. Apa intensity? Apa intensity? Korang kan, aku memang dah lama kat Jerman, jadi hilang dah bahasa Melayu ni tu. Intensity. Kekuatan. Intense. Apa? Keterujaan. Macam mana? Apa? Dia menunjukkan intensiti dalam pengkhianatan. Sangat berkhianat atau khawana. Kekuatan dalam pengkhianatan. Dia bukan sekadar khianat biasa-biasa. Sangat berkhianat. Maksudnya larangan ini, dia bukan hanya tindakan khianat itu berlaku satu kali. Tetapi juga dia mencakupi tindakan khianat yang berulang-ulang dan berterusan. Setiap kali nak pilihan raya, high intensity, keamatan yang tinggi. Amat sangat. Amat sangat. Setiap kali nak pilihan raya, dia janji. 5 tahun sekali datang, janji itu, janji ini. Tapi berulang dan berulang. Itu khawana. Khianat yang berulang-ulang. Terus menerus. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah tidak suka orang yang terus menerus dalam sifat khianat, menipu dan dosa. Kan, intensity terpaling dahsyat dan sangat berat. Gitu. Keadilan sepatutnya terlepas daripada sebarang ikatan sosial ataupun hubungan peribadi.
Kerana keadilan adalah asas bagi kestabilan dan kepercayaan dalam sebuah community. Gitu. Kemudian kita pergi ke ayat 108. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka boleh bersembunyi dari manusia. Kan? Dia cover kawan dia yang sepatutnya dituduh dengan pelbagai tuduhan. 50 tuduhan. Alih-alih dia kata, tak apa, diampunkan. Oh, dia boleh bersembunyi dari manusia. Dia boleh buang kes. Tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Dan Allah bersama mereka. Ketika pada suatu malam mereka buat keputusan yang tidak diredai oleh Allah. Dan Allah maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Oi, apa ini? So, ayat ini um, uh, rancangan yang mereka buat itu supaya Nabi membela Tu'mah berlaku pada waktu malam. Dan Allah bukan sekadar ingatkan Nabi jangan membela orang yang khianat. Allah throwback apa yang berlaku. Dan bila disebut kamu buat satu bentuk pakatan keluarga dia tu, buat satu pakatan yang Allah tak reda, itu serius. Itu serius. Yastaghfun, kata akar dia khafiyah. Khafiyah ni maksudnya sembunyi, menyembunyikan atau merahsiakan. Khafiyah ialah apa nama? Khafiyah juga bermaksud takut. So bila orang takut ni dia buat apa? Dia sembunyi. Dia sembunyi. So khafiyah dia menyembunyikan atau merahsiakan. Minan nas. Dia tak nak bagi tunjuk pada orang. An-nas, kelompok kumpulan manusia. So kenapa dia sembunyikan dari manusia? Untuk menghindari supaya orang lain tahu kerana malu atau takut pada pandangan manusia. Dan sekarang Allah beritahu, wala yastakhfuna minallah. Dan kamu tidak akan mungkin dapat menyembunyikan, merahsiakan sesuatu pun daripada Allah. Mereka tak boleh menyembunyikannya dari Allah. Allah Maha tahu. Wa huwa ma'ahum. Dan Allah bersama dengan mereka. Bersama ketika mereka melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Id yubayyitun. Bayyata maksudnya merancang pada malam hari. Bayyata juga bermaksud merancang secara rahsia. Kan selalunya perjumpaan rahsia ni dibuat bila? Malam. Sebab waktu malam lebih aman, orang tak nampak. Buat pula dekat tempat tersembunyi, orang tak tahu. Begitu. Kalau dulu ya perjumpaan rahsia. Sekarang ni kita ada WhatsApp group. Apa yang di WhatsApp, orang tak tahu. Apa yang di WhatsApp, encrypted. Menjadi rahsia. Bukan tak boleh merancang pada waktu malam, boleh. Tapi rancanglah sesuatu yang Allah redha. Sebab Allah sebut, ma la yarda minal qaul. Yang tidak diredai
Allah tidak setuju dengan perbuatan tu. Redha tu setuju. Allah tak setuju dengan perbuatan tu. Minal qaul. Daripada apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka rancang. Allah tak suka. Fakana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan muhit, haut ni maksudnya hata ataupun haut. Muhita ni maksudnya mengelilingi dan meliputi. So pengetahuan Allah tu 360. Tu. Haut ni 360. Mencakupi semua yang mereka buat. Mereka sembunyikan ke, mereka buat secara terbuka ke, setiap perkataan ke, apa maksud perkataan tu, bila dia sebut tu, apa yang berlaku pada hati dia, apa kecenderungan dia, semua Allah tahu. Kan? Contohnya saya kata, hai awak dah makan, hai awak dah makan. Turun naik emosi waktu saya sebut tu, semua Allah tahu. Oh itu bukan teguran biasa-biasa. Waktu dia sebut awak tu emosi dia meningkat. Kecenderungan dia meningkat. Dia bukan hanya sekadar nak tahu dah makan ke belum. Dia nak tahu lebih daripada tu. Dia ada keinginan. Semua. Muhita. Semua Allah tahu. Gitu. Dan sebenarnya ayat ini mengandungi sifat kemunafikan. Sifat yang tercela. Sebab ada orang yang berusaha sembunyikan kesalahan mereka dari manusia, tapi lupa bahawa Allah selalu mengawasi. Dalam ayat ni juga dia ada bentuk penyimpangan niat. Ini menurut Ibnu Ashur. Penyimpangan niat. Penyimpangan niat bagaimana? Dia lebih utamakan pandangan manusia berbanding pandangan Allah. Kadang kita pergi hidup ni, lebih kepada apa kata orang. Dan kita tak pernah peduli apa pandangan Allah. Sampai ke tahap kita nak keluar rumah. Tudung aku macam mana? Tudung aku macam mana? Presentable tak? Baju ni cantik tak? Nanti apa orang kata? Tanpa kita melihat Allah mahu kita berpakaian macam mana. Kan? Ketika arahannya suruh tutup aurat dan jangan menonjol di halayak. Kita masih lagi beralasan. Dal sangat. Dal sangat lah. Bukan kuah dal tu. D-U-L-L. Tak menarik lah Ustaz. Plain sangat. Ketika disuruh jangan bermakeup macam jahiliah. Nanti muka macam mayat. Tak bermaya. Pucat. Sentiasa ada alasan. Lebih mengutamakan pandangan manusia berbanding arahan Tuhan. Dan Ibn Ashur sebut juga dalam ayat ini memberi pengajaran bahawa Allah adalah saksi atas segala perbuatan manusia. Sama ada benda yang kita buat tu nampak ataupun tersembunyi. Dan pengawasan Allah ialah mutlak. Begitu. Next. Ayat 109. Ha antum haula ijadaltum anhum. Maka tepatlah bila ayat-ayat ini turun, dimasukkan dalam suratul Nisa. Sebab kecenderungan manusia suka berjidal, suka lawan cakap kan, bergaduh perkataan. Manusia jenis wanita, anak-anak kita. Suka jidal, suka lawan cakap. Ada gosip-gosip rahsia.
Kan, ada penyimpangan-penyimpangan. Apa nama, mulut kata ya, tapi tindakan berbeza. Tu. Anak-anak perempuan kita tu. Jadi Allah turunkan ayat yang tepat untuk golongan sasar yang tepat. Ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya. Begitulah kamu. Tapi menariknya, ayat-ayat ini Allah tak kata, oh ini untuk perempuan. Tidak. Semua. Bapaknya pun termasuk. Begitulah kamu. Siapa kamu? Semua. Lelaki perempuan sama. Ha antum haula, kamu semua ni. Jadaltum anhum fil hayatid dunya. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam hidup di dunia. Kamu boleh berdebat untuk selamatkan manusia di dunia. Dan sekarang Allah tanya, faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah. Tapi siapakah yang akan berdebat dengan Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Engkau boleh pertahankan dia dekat dunia. Tapi siapa yang boleh pertahankan dia di akhirat nanti? Pada hari kiamat nanti. Amma yakunu alaihim wakila? Atau siapa yang jadi pelindung mereka di akhirat? Tak payah berdebat, lindung. Apa beza debat dengan lindung macam ni? Katalah Puan Anis Harsila. Puan Anis ni saya kenal lama, rapat. Lalu Puan Anis, dia pergi ke Masjid Negara. Kena tahan pengawal keselamatan. Kena tahan pengawal keselamatan. Lalu kebetulan saya ada kat situ dan saya kata, tak apa bang, ini orang saya. Kan, saya tidak berdebat dengan pengawal tu. Saya tak kata, jangan tahan je. Tak. Saya cuma kata, tak apa bang. Dia kawan saya. Saya tengah buat apa? Saya sedang beri perlindungan, wakila. Saya sedang melindungi dia. Terus sekarang Allah beritahu, siapa yang akan berdebat dengan Allah untuk bela dia? Atau ada tak siapa-siapa yang boleh lindungi dia? Yang boleh jadi wakil dia? As simple as that, Allah tanya kita. Engkau boleh lindungi dia, lindungi anak engkau. Anak engkau buat salah dekat sekolah, mak bapak datang, serang cikgu. Boleh? Tapi sekarang Allah tanya, siapa yang boleh lindungi anak itu nanti di akhirat? Ini dahsyat. Ini dahsyat. Kan tadi Nabi pesan pada kita, tolong orang-orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Dia macam nak tolong orang yang zalim tu? Tahan tangan dia dan hentikan kezaliman. So, antara ayat yang kita boleh beri kepada orang-orang yang cuba untuk berbuat zalim, 109. Kita cakap dengan dia, engkau boleh berdebat untuk pertahankan apa yang kau percaya. Tapi mampukah untuk engkau berdebat dengan Tuhan nanti ke akhirat? Atau kau nak jadi pelindung pada dia di akhirat nanti? Gitu. Maka keperluan kita adalah untuk mengelak kembali perbuatan-perbuatan kita. Siapa yang kita sokong? Dan adakah benar sokongan kita itu dengan penuh kefahaman? Atau kita main ikut-ikut? Ya, ikutlah. Dah ustaz cakap macam tu. Kita ikut je lah. No, bukan begitu. Hidup ni bukan sesimpel itu.
Tak setiap, sebab setiap daripada kita diminta tanggungjawab. Diminta tanggungjawab terhadap apa yang kita buat. Maka kalau tak nak susah-susah macam tu, Nabi punya pesan apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang tak ada kaitan untuk engkau. Ambil apa yang perlu je. Kalau perdebatan Asy'ariyah Maturidiyah ni, kita rasa tak ada kaitan dengan kita, pedulikan, jangan ambil tahu. Kalau rasa Fatah Fazura tu tak ada kaitan dengan kita, bukan saudara pun, tak payah ambil tahu. Kan. Apa lagi kes terbaru? Fashion Valley, Vivi Yusof, dak. Ada kaitan tak dengan kita? Ada tak siapa-siapa pakai tudung dak? Kalau dia ada saham dekat situ, ya, dia boleh ambil tahu. Tapi pakai tudung dak pun tak mampu, tak payah bincang. Tak ada kaitan dengan kita pun. So, setiap apa yang kita terlibat dengannya, kita akan diminta tanggungjawab. Kan? Bayangkan tuan-puan, kita buat jenama tudung itik pun boleh laku. Itik. Alah. Kan, kalau pihak barat tu dia guna nama orang. Christian Dior. Michael Kors. Marc Jacob. Macam jenama biskut tu kan. Biskut cream cracker Jacob. Kita sekali buat jenama. Dak. Tudung bawal. Bawal eksklusif pula. Sebab dia tak sama dengan bawal di pasar. Nama-nama binatang kita suka. Kan, baju kelawar. Apa lagi? Tiger Balm. Tapi jenama. Kan? Itu kecenderungan kita. Tak bagi nama. Yang suka bagi nama orang ni siapa? Pau Ahmad. Itu orang Melayu banyak beli. Pau Ahmad. Pak Mat Western. Dia nama makanan. Tapi cuba tengok orang putih. Dia bagi nama pengasas dia tu kepada menjadi jenama kepada pakaian tu. L'Oreal. Semua nama pengasas. Kita tak confident dengan nama kita. Nanti aku nak buat beg kulit berjenama Nazri. Apa kelas Nazri? Ada kelas sama aku. Kan? Tapi yang penting daripada ayat 109 itu, Allah beritahu, kau tak mampu untuk lindungi siapa-siapa pun. Tak payah berdebat beria-ia sangatlah. Kau tak mampu buat apa-apa pun. Kan? Macam rakan kita yang siapa Encik Jalal yang telah pergi kerana kanser tu. Kita sayang. Kita kenal dia. Tapi apa yang kita mampu buat untuk menghalang daripada dia pergi? Tak ada. Tak ada siapa yang mampu pun. Oh, bonda moda dah ada dah. Euro moda. Kan? So, 109 ini dia memberikan kesedaran yang begitu dalam pada kita.
beria-ia pertahankan dia. Sudah-sudahlah tu. Ni berguna pada pentaksub ni. Yang kau pertahankan dia. Tadi, sebelum kelas, saya ada tengok lagi satu, kebodohan ketara. Dah nak buat macam mana dia buat tindakan-tindakan bodoh macam tu? Kebodohan ketara ni macam mana? Tengok bola, seorang sokong Negeri Sembilan, seorang lagi sokong Johor. Gaduh. Bertumbuk luar stadium. Player tu dapat gaji bulan-bulan. Yang kau berdua bertumbuk kat luar stadium, masing-masing luka, lebam, ditangkap polis. Dapat apa? Tak dapat apa. Yang kau, itulah ni, ayat 109 ni, korang beria-ia berdebat hanya untuk korang macam menang. Apa hal? Kan? Baik kita bantu diri sendiri. Bantu keluarga. Ni sampai politik gaduh, tak kenal, tak nak pergi ke kenduri kawan. Saling mengutuk bermusuhan. Tak gitu. So kerana itulah, bila dah sampai 9.27, kita berhenti dulu. Kita jumpa lain kali. Barakallahu li walakum. Kembali pada moderator. Baik Ustaz. Ustaz, kita nak buka soalan tak? Boleh? Satu soalan. Okey, baik. Satu soalan daripada jemaah, silakan. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi saya terdengar yang katakan menutup aurat tu memang dah wajib daripada Allah suruh. Tapi bagaimana orang yang menutup aurat tapi memakai makeup, memakai makeup lah, pakai lipstick, pakai pipi, semua tu macam mana Ustaz? Dia ada duit lebih. Biarlah dia. Dia ada duit lebih. Biarlah dia. Tadi Ustaz. Saya keraguan sebab ada yang ada Ustaz kata, Ustaz dia cakap menutup aurat tapi jangan bersolek. Macam mana tu Ustaz? Saya tak faham Ustaz. Keliru. Okey, suami dia suka tak? Orang yang pakai makeup tu, suami dia suka. Atau suami dia bagi tak? Tak tanya pula Ustaz, suami suka tak? Tak tanya pula Ustaz. Kan? Dan suami dia suka, suami bagi, okeylah. Dia tak kacau kita pun. Walaupun perkara itu melanggar apa yang Allah suruh. Betul, yang langgar tu siapa? Kita ke dia? Dia yang langgar Ustaz, kan? saya nak tanya Ustaz. Ya Ustaz. Okey, katalah kita yang buat. Kita tutup aurat dan kita pakai makeup. Kita ada tak terkait dengan orang lain? Suami ke, anak-anak ke? Kalau ada terkait dengan suami, tanya suami, bang, saya boleh pakai makeup tak? Awak pakailah yang jadi macam opera Cina pun tak apa. Then, kita pakai. Sebab kita ada kaitan dengan orang lain. Tapi kalau kita tak ada kaitan dengan orang lain, kita mungkin janda mungkin. Atau mungkin kita tak pernah berkahwin pun. Itu jam kita kena jawab sendiri depan Tuhan. Apa yang aku buat, aku akan jawab. Itu berkait dengan orang lain, terutamanya wali ataupun suami. Suami tu nanti akan diminta tanggungjawab. Aku bagi kau amanah isteri. Apa yang kau buat pada isteri kau? Gitu. So, setiap tindak tanduk kita, walau apa pun jua alasan yang Ustaz bagi, yang Quran bagi, semuanya atas kita mahu patuh atau tidak. Kalau kita dah tutup aurat dan pakai makeup, dia ada bentuk soalan yang lain. Boleh saya tanya, tujuan pakai makeup tu apa? Tapi itu macam jauh sangat kita nak menyimpang daripada soalan asal dia nak pakai. Nak pakai tu kerana siapa? Kerana suami. Suami suka. Suami redha. Silakan.
Sebab boleh jadi suami dia ada status dalam masyarakat. Suami dia nak menutup mulut-mulut masyarakat ni, kan kalau isteri dia macam ni akan dikutuk, kalau macam ni dikutuk juga. Jadi better presentable depan masyarakat. Kan dia adalah alasan-alasan tersendiri, dan setiap alasan tu nanti begitu pada ayat 9, faman yujadilullah anhum yaumal qiyamah. Dia yang akan jawab depan Tuhan nanti di hari kiamat. Kan. So dari sudut aurat, berpakaian, dia ada pelbagai cara memandang. Tidaklah kita menafikan semua, kata oh tak boleh. Tengok juga keadaan orang tu. Kalau dia pemimpin negara dan pakai selebet, kita yang jadi tak selesa. Apalah isteri Perdana Menteri macam tu dia pakai, keluar pergi mana-mana pakai baju kelawar. Kan? Tak presentable. Kalaupun dia tak pakai macam opera Cina, mungkin sebab ada keaiban pada muka dia yang dia nak sembunyikan. Kan? Tapi saya percaya apa yang isteri saya sebut, less is more. Sikit-sikit sudah. Tapi yang penting bukan cantik, menawan. Gitu. Menawan hati siapa? Menawan hati keluarga bahagia. Singa menawan keluarga bahagia. Itu. Allahu alam. Satu lagi boleh Ustaz? Boleh? Ustaz, saya hanya nak ucap terima kasih lah. Hari tu saya tanya Ustaz pasal mak saya selalu marah-marah. Saya kata saya nak derhaka kan. Saya ikut cakap Ustaz, saya semayang bersemua kan. Lepas tu saya pergi menziarah dia. Alhamdulillah Ustaz, hari tu dia maafkan saya Ustaz. Dia maafkan saya. Dan saya sedih dan bergembira lah. Dan saya terima kasih dengan Ustaz, nasihat Ustaz dan doakan rakan-rakan dalam ni kan. Terima kasih lah doakan saya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah. Allah jua yang memakbulkan doa. Kan? Dan moga-moga keadaan menjadi semakin baik, hubungan menjadi semakin baik. Kita bukannya mahu gaduh-gaduh. Kita nak hidup tenang-tenang. Dan kita tahu redha mak bapak tu adalah redha Allah. Jadi sebaiknya, sebolehnya kita cuba untuk dapatkan redha Allah. Namun kadang apa yang kita harapkan tu tidak berlaku seperti mana yang kita mahu. Dan itulah bentuk ujian dari Allah buat kita. Supaya kita kembali kepada dia. Dan nanti Allah akan betulkan keadaan itu untuk kita. Kan? Wallahualam. Tahniah. Ada soalan lagi? Jadi, seandainya dah tak ada lagi soalan, saya mohon untuk kita tutup dulu kuliah kita pada pagi ini. Boleh Ustaz? Boleh. Baik. Alhamdulillah, usai sebuah pengajian tadabbur sambungan ayat ke-106 sehingga ayat yang ke-109 surah An-Nisa. Dengan kelancaran dan diharapkan agar kita semua Allah kurniakan kefahaman lalu dapat beramal dengan ilmu yang diperoleh pada pagi ini. Jazakallahu khairan kathira buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim atas syuran ilmu dan pencerahan buat keluarga besar Gubernur Iman. Hanya Allah yang selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan juga buat para hadirin dan juga para penginfak istiqamah yang dirahmati Allah, juga yang terpilih para ahli tadbir urus Gubernur Iman yang istiqamah dan berdedikasi sekalian. Semoga Allah gantikan segala pengorbanan dan semangat kalian dalam jalan dakwah ini dengan limpahan kebaikan dan nikmat. Diharapkan kita semua Allah pilih untuk menghadiri kuliah maghrib pada 8 malam nanti bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa dengan pengajian tasawuf berkitab Al-Minahu As-Saniyah. Saya Adi Irma binti Sukir, juga pihak pengurusan mohon ampun maaf atas hilaf dan kelemahan kami dalam mengecarakan kuliah pagi ini. Sebelum kita akhiri keberadaan kita di Taman Syurga ini, saya mohon pimpinan bacaan tasbih kafarah dan suratul asr daripada Ustaz yang disegani sehingga kita bertemu lagi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.